mengambil pengajaran daripada agama dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang banyak pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah limpahkan di dunia dan kebaikan yang Allah limpahkan sampai ke akhirat. Dan ketika mana kebaikan-kebaikan itu disebut oleh manusia yang beriman dan juga disebut oleh mereka yang tidak beriman, yang menunjukkan bahawa kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kerasulan yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Ketika mana Allah mengurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak, dan selepas itu Allah memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menunaikan solat dan kemudian menunaikan sembelihan ataupun membuat sembelihan korban. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihan korban sebagai tanda bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil ibrah daripada ayat ini ketika mana mengharapkan dalam doa kita agar kehidupan kita ini sentiasa mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita solat, para imam, ustaz-ustaz, para ulama berdoa dengan doa Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kita rezeki, iaitu rezeki untuk mutaba'atan Nabi. Kita memastikan ubudiyah kita itu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, daripada awal sampai ke akhir, zahiran wa batinan. Perkara-perkara yang kita kena pastikan, apa yang kita ucapkan, qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah, yang kita ucapkan, yang kita bacakan, yang kita beritahu kepada manusia, kita memahami bahawa ibadah korban ini merupakan ibadah yang diikuti berdasarkan kepada sunnah yang telah ditunjukkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kita ingat ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat, "Ya bunayya inni ara fil manami anna azbahuka fanzur madza tara." Qala, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu, maka telitikanlah apa pandangan kamu." Nabi Ismail berkata, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, nescaya aku akan mendapati bahawa aku ini insya-Allah tergolong dari kalangan mereka yang sabar." Peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya, pimpinan para Nabi. Kerana apa? Kerana peranan dan tugasnya untuk membawa manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia merupakan perintah yang sangat berat untuk dilakukan, satu perintah yang merupakan satu ujian yang besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana anaknya membesar, tiba-tiba mendapat wahyu agar Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim meminta pandangan pula daripada anaknya Ismail, putra yang dididik dan diasuh oleh seorang ayah yang mendapat didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail menyebutkan, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, nescaya kamu akan mendapati aku insya-Allah tergolong daripada kalangan mereka yang sabar." Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Serta kami menyeru, "Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan." Inilah satu peristiwa yang sangat menyayat hati. Ia merupakan peristiwa yang menguji keimanan dua orang Rasul. Kita ingat ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengikuti, dan pengikutan kepada Nabi itu kita juga mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala millati abina Ibrahim. Makna millah agama ini adalah millah agama yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya hal tersebut merupakan ujian yang jelas dan nyata, bukan calang-calang orang yang boleh melakukannya.
satu ujian yang meningkatkan darjat keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita memahami bahawa ibadat kurban ini merupakan ibadat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sempena dengan bulan Zulhijjah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, ma amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa aghlafiha wa ana ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, dan amalan itu dilakukan pada hari nahar, yaitu hari Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala selain daripada menumpahkan darah, yaitu menumpahkan darah haiwan, melakukan ibadah korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban.